InsyaAllah bentar lagi kita akan dapat mengikuti sedikit pertanyaan yang akan disampaikan oleh Yang Wakil Dr. Muhammad Al-Wujud Osman di Baladiakan Al-Ahwal Bajar dan Alumni Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Sultan dan Al-Adidin Junita Kuala Lumpur dan pihak masjid ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana meluangkan masa pada hari ini. Dan tajuk ceramah kita pada malam ini insyaAllah hikmah daripada COVID-19. Jadi untuk tidak menggunakan masa hanya untuk mengucapkan yang mulia Dr. Muhammad Al-Wujud menyampaikan pertanyaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit daripada perasaan takut, perasaan lapar, kekurangan harta dan diri, jiwa, buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Terima kasih kepada Ayahanda Pengerusi pada malam ini, Datuk Ayahanda Datuk Wang Kadri. Yang dihormati Pengerusi Masjid Al-Hikmah Kuala Rompin, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, seterusnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kepada kita peluang, kesempatan untuk bersama-sama pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya kalau jumpa dengan orang Pahang, saya khabar saya orang Pahang juga, sebab ayah saya orang Rompin. Kalau di Terengganu, saya kata saya orang Kuala Terengganu. Terengganu tu ada 3 tempat. Lahir di Kuala Terengganu, membesar di Dungung, menetap ni di Kuala Berang. Sekarang ni di Kuala Berang. Tapi kalau jumpa dengan orang Pahang, memang saya akan khabar ayah saya orang Pahang juga. Orang katanya Roping, kata. Roping. Jadi Roping ni ingatan dalam ingatan saya lah. Maksud ingatan saya tu ni memang ayah saya tu gitu dah. Jadi sini. Jadi masa kecil-kecil dulu, biasalah mari masa tu saya panggil ayah latih lah, sepupu kepada ayah saya, dekat dengan sekolah Harak ni.
jalan dekat ni je. Pernah lah mari sini. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, abang saya menetap di sini, saudara Jaafar, Haji Jaafar. Jadi betulan dia buat kenduri, jadi sampai ke sini pula lah. Jadi alhamdulillah, moga-moga pertemuan kita semualah adalah pertemuan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang akan bukan sekadar di sini tetapi akan sampai ke akhirat. Kerana salah satu daripada orang yang akan diberi bayangan arasy Allah Ta'ala di padang mahsyar ialah seorang lelaki yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita semualah pertemuan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita berpisah kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbicaraan kita tuan-tuan sekalian hari ini, malam ini, ialah berkaitan dengan apa yang berlaku kepada seluruh dunia. Seluruh dunia. Itulah berkait dengan COVID-19. Saya Google dunia hari ini tuan-tuan sekalian yang terlibat dengan kes ini sejak daripada awal. Hari itu bulan 12 tahun lepas. Ini bulan 12, maknanya genap setahun dah. COVID-19 ni. Sampai ke saat ini bilangan orang yang mengidap ataupun yang terlibat dengan COVID-19 ni seluruh dunia 79 juta lebih. Dekat dengan 80 juta. Kematian 1.7 juta lebih. Itu kematian yang berlaku seluruh dunia tuan-tuan sekalian. Jadi itu adalah satu angka yang sangat besar lah. Sangat besar. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau di Malaysia pula, tuan-tuan sekalian, di Malaysia lebih daripada 100,000 kes sampai ke hari ini. Daripada mula-mula itu sampai ke hari ini. Dan hari ini saja 1247 kematian yang berlaku dalam negara kita, sehingga ke hari ini 449 kes yang melibatkan kematian. Di tuan-tuan sekalian, bila kita lihat, kita renung kepada apa yang berlaku di seluruh dunia ini, dia merupakan suatu ujian yang sangat besar yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji kita semua. Menguji kita semua. Sebab tu saya baca ayat tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Sekarang ni adalah perasaan takut. Nak mari masjid pun payah, mari pun kena hati-hati, sembahyang pun kena jarak, mulut kena tutup, nak pergi ke kedai pun payah. Semua payah tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala uji dengan perasaan takut. Kelaparan, mungkin bagi kita boleh jadi sebahagiannya tak ada masalah. Tapi ada orang tuan-tuan sekalian dengan kedatangan ataupun dengan bala COVID-19 ni tuan-tuan sekalian, sungguh susah tuan-tuan sekalian. Bukan sahaja saya tak pasti di sini, bahkan ada yang beritahu kepada saya di belakang rumah dia tu ada buluh, pokok buluh. Ada orang mari cari nak ambil rebung. Bila tanya sebab apa nak ambil rebung, bukan nak buat kenduri. Buat kenduri itu bukan kerana lapar, tak kerana nak buat kenduri tapi kerana dia kata tak ada makanan dah di rumah. Dengan keadaan sekarang, dengan kerjanya payah, kerja tak boleh nak buat, ada yang kena buang dan sebagainya, ada yang tak boleh makan. Maksudnya pergi cari hak tu lah yang boleh jadi lauk untuk dia. Dengan boleh jadi dengan minta tu dia tak berbayar lah. Tak berbayar. Maknanya tuan-tuan sekalian, ada orang yang sangat susah kehidupannya sehingga berada dalam keadaan sebegitu rupa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan,
wal ju'i wa naqsim minal amwal. Ya, diuji dengan kekurangan harta. Ya, kekurangan harta. Boleh jadi kita kata sebahagian yang besar juga kita mungkin tidak ada kekurangan tapi tidak menjadikan kita susah. Tapi ada yang dia kekurangan yang menyebabkan kurang harta dia. Sebab tu suruh duk sambung moratorium lah, suruh bagi bantuan itu, bantuan inilah. Jadi untuk memberikan kemudahan kepada ni. Itu di antara apa dah lagi berkaitan dengan al-anfus wa naqsim minal amwalil anfus. Anfus tu mati, jiwa mati. Kekurangan jiwa tu maksudnya berlakunya kematian lah. Kematian. Kita kata kematian akibat ini saja 449 kes. Taklah banyak sangat. Okay? Sebenarnya walaupun 449 kes ini tak banyak, tapi dia ada di antara ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala dan datang kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Taala kata wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita kena melihat apa yang berlaku ini dari dua sudut. Yang pertamanya dari sudut kita orang yang beriman, yang kedua sudut daripada orang kafir, orang yang bukan Islam. Orang yang beriman dan orang yang kafir. Sebab tu orang yang beriman, tuan-tuan sekalian, apa yang Allah Ta'ala datangkan dalam apa juga bentuk ujian, apa juga ujian yang datang kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia perlu melihat, seorang yang beriman perlu melihat dalam bentuk yang positif. Dalam bentuk yang positif. Dia tidak boleh merungut dengan ujian yang datang kepada dia. Dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh menolak, tidak redha dengan ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Jadi dia kena tengok dari sudut positif ujian yang datang apa juga bentuk. Yang pertamanya untuk mengangkat darjat manusia, darjat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila didatangkan ujian, boleh jadi bukan kerana dosa kita. Bukan dosa kita, boleh jadi bukan kerana dosa kita. Yang melakukan ataupun yang berlaku di peringkat awalnya berkaitan dengan COVID-19 ni di mana? Di negeri China, di Wuhan. Di Wuhan. Jadi sekarang merebak seluruh dunia. Dan ketika dia merebak ni, dia tak kenal. Dia tak kenal orang yang beriman ke orang kufur kepada Allah Ta'ala. Dia tak pernah kenal. Kalau nak kira-kiranya asal di asal di Wuhan, di negeri China. Tapi sekarang habis seluruh dunia. Tak kenal dia orang beriman ke orang kafir, tak kira. Tapi bagi orang yang beriman, dia perlu faham, bila dia terpaksa menghadapi ujian ini, yang pertama kerana Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan. Nak mengangkat kedudukan dia. Jika manusia itu mempunyai dosa-dosa, kita ni makhluk yang tak boleh lari daripada melakukan salah dan silap. Setara mana dia hebat sekalipun, ilmu dia tinggi sekalipun, amal dia banyak pun, semua manusia ada salah dan ada silap, kecuali para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Rasul-rasul dan nabi-nabi ni Allah Ta'ala beri kepadanya satu sifat maksum. Terpelihara dia daripada melakukan salah dan dosa. Itu bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Lain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, tak boleh lari. Ada sahaja salah silap dosanya di situ di sini, ada. Ada. Maka manusia di antaranya, apabila Allah Ta'ala mendatangkan ujian kepadanya, maka cara itu juga adalah satu cara Allah Ta'ala nak mengkifarahkan atau menghapuskan dosa-dosanya. Sebab tu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hatta kepada duri yang tercocok di kaki itu pun ada kafarah. Ada penebusan dosa baginya. Maka tuan-tuan sekalian, apatah lagi ujian yang besar begini,
ujian yang besar begini, maka kita tuan-tuan sekalian perlu melihat dari sudut itu. Ada pun orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, maka kita katakan dia Allah Ta'ala mendatangkan kepadanya bala. Yang perlu menjadi peringatan yang besar untuk dia kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita tengok tuan-tuan sekalian hari ini, dunia sekarang, walaupun sekarang ni diwar-warkan sudah pun ditemui vaksin, tapi masih lagi kabur. Masih lagi kabur. Ada yang kita tengok bila dicocok vaksin itu, ada yang pesang, ada yang macam-macam implikasi yang dihadapi. Sebab dia dalam ujian. Dalam ujian. Makna kita kata sekarang ni secara tepatnya belum lagi ada. Belum lagi ada. Kita kata ini dalam proses untuk mendapatkan vaksin ataupun untuk mencipta vaksin itu untuk mengatasi masalah ini. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita lihat dari sudut itu, manusia bila Allah Ta'ala turunkan bala, tuan-tuan sekalian, tidak ada siapa pun yang boleh menghalang. Kita boleh tengok tuan-tuan sekalian. Dia sebenarnya bukan saja bala ini, bukan saja bala COVID-19 ini. Walaupun tuan-tuan sekalian, kita kata di mana berlaku ni? Di Wuhan. Wuhan tu orang kafir. Orang kafir. Dan tuan-tuan sekalian, bala itu di situ akhirnya merebak. Di Amerika, di antara tempat yang paling banyak. Di Itali, tuan-tuan sekalian, banyak. Dan juga di Amerika Latin. Mereka tuan-tuan sekalian menghadapi ujian yang besar. Yang besar. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan mereka berusaha untuk basmi pandemik ini, tuan-tuan sekalian, sampai ke hari ini secara khususnya tak ada orang boleh jamin lagi vaksin dia paling baik boleh mengubati penyakit. Tak ada. Tengok tuan-tuan sekalian, kita nampak bagaimana Allah Ta'ala bila dia mendatangkan satu bala, siapa boleh tahan? Tak boleh tahan. Kita kena tengok dari sudut itulah. Dari sudut tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala yang berkuasa. Sebab tu bila kita tengok COVID-19 ni, dah setahun dah tuan-tuan sekalian, dah hampir 80 juta orang terlibat dengan COVID-19 seluruh dunia. Lebih daripada sejuta 1.7 juta orang mati seluruh dunia. Tuan-tuan sekalian, ke mana lagi? Siapa yang boleh mengubat atau siapa yang boleh membawa lari benda ni, mengangkat bala ni? Sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, saya dah tengok banyak hatta kepada tsunami yang berlaku. Kalau kita tengok tsunami yang berlaku, tuan-tuan sekalian, umpamanya ketika tsunami berlaku kita di Aceh hari tu kan, Aceh dulu, bila tsunami tu mari, tuan-tuan sekalian, dia tak kenal orang baik orang jahat tau. Dan dia mari berlaku, tidak ada orang yang menghalang. Dan selepas daripada itu ada lagi tsunami yang datang, tuan-tuan sekalian, tetapi sebelum datang tu sudah pun diketahui sebenarnya dia dah ada dah warning dia tu, petanda-petanda sudah ada dah diberitahu. Di Jepun, canggih Jepun ni tuan-tuan sekalian, dia dah tahu bila berlaku saja gempa bumi, dia dah boleh ada siren yang bunyi yang menunjukkan bahawa tsunami itu akan datang melanda. Tetapi apa yang boleh buat? Apa yang boleh buat? Tak ada boleh buat apa-apa tuan-tuan sekalian. Dia hanya ambil gambar, tengok ambok mari, kereta kita tengok berenang dalam bandar dia, rumah runtuh, kapal naik duduk dalam bandar. Dia boleh buat apa? Dia bolehlah khabar berlaku tsunami, tapi siapa yang boleh halang? Tidak ada yang dapat menghalang. Di sini tuan-tuan sekalian, kita kena lihat. Di sinilah orang yang beriman, dia perlu lihat dengan mata hati dia. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia nampak Allah Ta'ala. Sebab bukan nampak Allah Ta'ala ni, tuan-tuan jangan faham nampak kadang-kadang bukan maksud nampak Allah Ta'ala tu cegak macam kita nampak orang. Jangan salah faham pula. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nampak bagaimana Allah Ta'ala yang mendatangkan bala dalam bentuk itu
tuan-tuan sekalian, maka tidak ada siapa pun yang dapat menghalang. Sebenarnya kita ni selalu disuruh oleh Rasulullah SAW membacakan satu wirid. Wirid selepas sembahyang. Jarang-jarang dah kita baca. Tak apalah tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita baca, kita baca. Kalau tak baca seorang-seorang pun tak apa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, orang lama-lama mungkin ingat orang muda ni dia kurang dah. Sebab dia reka-reka pula. Di mana-mana lah. Di mana. Tapi wirid tu dia suruh baca baca. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada penghalang apa yang kamu nak bagi. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak bagi sesuatu, tidak ada nak halang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada penghalang bagi orang yang mu nak beri. Kalau Allah Ta'ala nak halang, tak akan sampai. Kalau Allah Ta'ala nak beri, tak ada orang boleh halang. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bukan saja dalam bentuk bukan saja dalam bentuk penyakit ni, dalam bentuk lain pun begitu juga. Sebab kalau kehendak Allah Ta'ala begitu, tidak akan ada manusia boleh menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala mengatakan bahawa dia nak menghalang, tidak ada usaha yang boleh untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh seseorang. Boleh jadi kita nak kepada sesuatu, tapi kalau Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak akan bagi, usahlah diusahakan begitu begini, tidak akan sampai kepadanya. Ini tuan-tuan sekalian, ialah satu perkara yang perlu dijadikan sebagai i'tiqad di dalam hati kita. Sebab tu apa yang berlaku, kita kena kata dia adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia datang itu dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dunia orang kata hebat dah, Amerika orang kata hebat, Jepun orang kata hebat, Rusia orang kata hebat. Dah, presiden dia lagi kena. Hak baru ni lah, bukan hak baru ni. Dah, tu Donald Trump kena, maknanya gitu. Maknanya nak menghalang benda tu, kalau Allah Ta'ala kata akan siapa-siapalah, tuan-tuan sekalian. Jadi kita, bagi orang yang beriman, yang pertamanya redha. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun, dia tidak menghalang kita daripada berusaha. Jangan apabila kita didatangi oleh ujian, maka kita hanya berserah. Maksud saya, dengan tidak ada usaha daripada kita untuk memperbaiki, mengubah dan berikhtiar untuk menjauhkan daripada bala tersebut. Sebab apa yang Allah Ta'ala tentu tu bukan dalam pengetahuan kita. Yang kita ni, kita boleh bekerja, boleh berusaha, boleh berikhtiar. Maka kita ikhtiar. Kita berikhtiar untuk menjauhkan diri kita daripada bala tadi. Dalam ayat Quran pun Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian. Sebab tu bala kalau dah mari, dia tak kira orang. Saya kata tadi daripada awal, saya kata bala kalau dia mari, dia tak kena. Dia kata tak ni Tok Imam Kuala Lumpur tak kena. Bala tu lari. Dia tak kena. Kalau bala yang menyeluruh, dia akan mari belaka, tuan-tuan sekalian. Ni dia kata jemaah Kuala Lumpur Masjid Hikmah. Ni bala pun biar elok lari tak lain. Tidak. Kalau Allah Ta'ala nak elok, jadilah juga. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada fitnah, ujian, bala yang tidak hanya mengenai orang-orang yang berdosa saja, orang yang melakukan benda itu saja, orang-orang yang zalim saja. Tak. Sebab tu bila mana bala tu mari, maka dia akan meliputi semua sekali.
Sebab tu sekarang tak kecuali. Tak kecuali. Jadi ini satu benda yang besar yang perlu kita letak dalam diri kita. Inilah dia, iman kita kepada Allah Ta'ala itu. Sepatutnya bila benda ni berlaku, iman tu bertambah. Tu betul lah, kita kena ambil usaha cari jalan-jalan penyelesaian. Tapi yang paling besar sekali ialah kita kena lihat dari sudut kekuasaan Allah. Kerana kekuasaan Allah itulah yang telah menjadikan penyakit ini tersebar ke seluruh dunia, menyebabkan tidak ada siapa pun walaupun dia paling hebat, paling canggih teknologinya, tidak boleh menghalang. Tak boleh menghalangnya. Baik, tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, penyakit ni asal daripada apa? Kita tengok dari sudut lain pula. Tadi kita letak iman kita pada Allah Ta'ala. Penyakit ni dikatakan berlaku di Wuhan disebabkan oleh suk kelawar. Suk kelawar. Adalah pandangan lain, ada kata suk apa benda ni, ular. Tapi banyak orang kata kelawar lah asal dia. Kelawar. Dikatakan di sana memang ada banyak pasar-pasar jenis binatang-binatang eksotik begitu, dan ramailah pengunjung-pengunjungnya. Ini yang diberitahu kepada kita lah. Baik, daripada perkara ini kita perlu melihat bila mana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nas kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu min ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah kamu daripada yang baik-baik, yang halal. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Baik, ayat ini ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ini maknanya, tuan-tuan sekalian, dia bukan hanya menyeru kepada kita, wahai manusia. Manusia itu meliputi orang beriman ataupun orang kafir. Orang beriman, orang kafir semua. Jadi yang kita kata orang kafir dia boleh makan, tak, Allah Ta'ala larang juga dia makan benda yang tak baik. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang di muka bumi yang halal lagi baik. Tuan-tuan sekalian, bila mereka makan daripada perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang tak dibenarkan oleh syarak, tak dibenarkan oleh syarak, maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mendatangkan dalam bentuk penyakit demikian. Maka sebab itu kita orang yang beriman perlu bersyukur kepada Allah. Oleh kerana mereka kafir, sedangkan Allah Ta'ala suruh orang kafir pun makan benda baik-baik juga. Tapi kita, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya makan benda yang baik-baik, yang halal. Tuan-tuan sekalian, bahkan Allah Ta'ala melarang kita makan binatang-binatang tertentu, bangkai, darah. Hurrima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah Ta'ala kata apa? Diharamkan atas kamu memakan maitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi, dan binatang yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Tuan-tuan sekalian, di sini ada garis panduan kepada manusia dan kepada orang-orang yang beriman. Tapi orang yang beriman, mereka patuh, hak yang patuhlah, hak patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Dia makan benda yang baik-baik, dia makan benda yang disembelih, dia makan benda-benda yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, ada hikmah yang besar daripada makanan tu.
Bila mana mereka makan, Allah Ta'ala jadikan dia penyakit yang bermacam-macam. Penyakit bermacam-macam. Sebenarnya penyakit ni datang dah banyak daripada makanan ni, banyak. Banyak. Banyak daripada makanan-makanan ni. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara ni Allah Ta'ala datangkan satu bala besar kerana apa? Kerana ketidakpatuh dan tidak taat kepada Allah Ta'ala. Mereka makan sok kelawar ataupun tak kira lah, tapi binatang-binatang eksotik tu, eksotik yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hak tak larang dah apa? Itu tidak jadi masalah. Kita nak makan yang tidak dilarang oleh Allah. Tapi hak yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kerana dia telah melakukan suatu yang telah dilarang oleh Allah, Allah Ta'ala datangkan kepadanya bala. Dan bala itu, saya kata tadi, bukan hanya di situ, bahkan merebak sekarang ke seluruh dunia. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Daripada COVID-19 ni, bila kita cek balik tuan-tuan sekalian, maka kita dapati cara pemakanan yang dianjurkan oleh Islam itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Allah, nikmatnya kita tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala perintahkan kita begitu begini. Memang orang kata sedap je dok, kita tak tahulah. Moga kita dok rasa lagi tu dok. Macam-macam. Orang kata daging babi sedap. Ia ke dok tak tahu. Kita tak pernah rasa lagi. Kita tak pernah rasa lagi. Ada orang cerita tentang daging babi ni. Cerita orang lah, wallahu alam, cerita tu betul ke dah. Nampak macam gaya cerita tu macam tu. Dia kata ada seorang yang baru masuk Islam. Jadi orang tanya dia, kalau mau masuk syurga ramaknya mau nak makan benda apa hak mula-mula sekali? Nak minta benda apa dalam syurga? Dia kata dia nak makan anak babi panggang. Nak masuk syurga, nak makan, nak minta anak babi panggang. Kita dah ajar rasa lagi, dia boleh jadi belum dia Islam dia makan dah. Boleh jadi gitu dah. Dia pernah makan dah. Ada juga cerita orang Arab. Orang Arab pun ada makan babi. Orang makan babi. Ini makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedia maklumlah ke? Cumanya tuan-tuan sekalian, kalau Allah Ta'ala larang ni, kita tak makan tu kerana kita dididik daripada kecil kotor ke kerana Allah Ta'ala? Nampak tak? Kita ni sebab kita lahir-lahir, mak ayah kata babi tu kotor, jijik, dia ajar kita gitu. Kita tengok babi mapu, rasa nak muntah. Kita tak boleh gitu sebenarnya. Betul lah, jijik kotor tu satu hal lah. Sebab apa saya kata begitu? Sebab ada orang tuan-tuan sekalian yang dia makan daging babi ni, akhirnya ditinggal habis hak lain. Asalnya kotor kau, tapi tak kena rasa lagi. Dan dia rasa dan dia rasa dia tak mau makan hak lain. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena faham, kita tak makan ni bukan kerana mak ayah kita ajar kotor je, bukan semata-mata itu. Tapi tak makan tu kerana Allah Ta'ala larang. Jangan letak kerana itu saja. Jangan letak kerana kita dididik jadi adat dah. Jadi adat kita tak makan kotor, mak ayah didik kita ajar daripada kecil kotor. Maka tuan-tuan sekalian, boleh jadi satu ketika kita rasa mana tahu, macam diceritakan orang Arab dia makan daging babi dalam kapal terbang. Dia rasa sedap, dia turun kapal terbang, dia tanya daging apa? Daging babi ke? Pada tu dia makan daging babi. Sebab sedap daging babi. Ya kedok kita tak tahu teh lah sekali. Jangan teh lah. Jangan teh lah. Jangan benda haram. Tapi nak ceritanya, kita berpegang kepada apa yang disebut oleh Allah, bukan kerana adat kebiasaan yang ada pada kita. Bukan kerana adat dan kebiasaan yang ada pada kita. Baik, jadi itu satu benda yang besar. Jadi kita tuan-tuan sekalian tetap kena menjaga pemakanan kita lah. Menjaga pemakanan kita. Dan kita kena lihat dari sudut halal. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang sedih kau tak baru ni 1,500 tan daging tidak halal.
Ya, juta tang. Juta tang, bukan 1,500 tang. 1,500 juta tang. Oh, tahu banyak. Ni kemudian dibawa masuk, di packing, letak tanda halal. Warna ngamuk kita semua. Allah, kita ni makan kedah. Oh, sedap. Sup macam-macam. Supnya, daging merahnya, macam-macam jenis. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, dah boleh nak kata apa, ni pun berasaan nak makan. Allah, kena cari hak kena pergi cari hak ni hak sembelih betul-betul lah. Sembelih betul-betul lah. Maksudnya begitulah, tuan-tuan sekalian. Tapi kita nak ceritanya benda tu, Allahu Akbar, kita tak tahu, tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu di mana tuan-tuan kesilapannya. Tu terserah pada pihak berkuasa lah, siasat. Tapi tuan-tuan sekalian, kita boleh bayang. Dan dikatakan pula surat khabar selama 40 tahun dah kerja ni dilakukan. 40 tahun dah. Allah, 40 tahun. Kita ni budak-budak lagi. Kita lah. 40 tahun baru umur 10 tahun. Kalau kira 40 tahun lepas. Jadi tuan-tuan sekalian nak ayatnya, dah lama dah kita duk makan benda-benda ni. Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Islam sangat menitik beratkan soal makan dan minum ni. Hatta tuan-tuan sekalian, Nabi SAW bak makan minum ni dia jaga betul. Pernah satu ketika cucu dia temu buah kerma sebutir dalam rumah. Hok jatuh. Ambil tak dalam mulut dia. Nabi korek tuan-tuan sekalian, awak keluar. Kalau kita kat dalam sebutir, awak kira apa? Sebutir, Allah, Sebutir, biarlah. Budak-budak pula tu bukan orang tua, dah erti lagi. Dia ambil korek mula. Korek. Bak makan benda halal ni, benda haram ni, tuan-tuan sekalian, halal haram ni kena jaga betul. Kena jaga betul. Sebab dia mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi hati kita. Mempengaruhi segar ataupun rajin ataupun cergas kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bab pemakanan ni kena jagalah. Kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, daripada Covid ni, kita bila kita teliti balik pemakanan kita, maka tuan-tuan sekalian, banyak benda kita perlu tapih balik, tengok semula. Saya pun kagum jugalah dengan ada satu mahat tahfiz. Anak saya duduk di situ dulu. Dia tak makan, tuan-tuan sekalian, dia tak makan apa ni, ayam. Kalau orang tak kenal dia sembelih, dia tak makan. Tak makan. Dia tak makan lah di KFC. Dia tak benar makan. Tak benar. Daging gitu juga. Tak benar. Dia kena sama ada orang dia sembelih diri ataupun orang hak dia kenal boleh. Sebab dia nak jaga ni. Mahat tahfiz tu dia jaga hati anak-anak yang menghafal Quran tu. Atau benda sabar pun setengah dia boleh menghafal Quran. Habis butir Quran. Dia benda sabar dia jaga. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bukan nak suruh buat gitu, tapi kita lebih berhati-hatilah. Kita mungkin payah juga nak sembelih sendiri belaka, nak sembelih lembu sendiri. Payah juga. Tapi tuan-tuan sekalian, yang penting kepada kita ialah kita lebih berhati-hati di dalam makan, pemakanan kita. Cari yang baik-baik. Ini kita kadang-kadang tak peduli alahannya juga orang. Semua banyak penyakit tuan-tuan sekalian daripada makanan. Al-batnu baitud da. Al-batnu baitud da. Perut rumah penyakit. Ini kata alim ulama tuan-tuan sekalian. Jadi dia kata rumah perut segala penyakit. Gaul silap makan. Cing mani makan gula banyak, darah tinggi makan garam banyak. Tak kira lah maksudnya gitu tau. Cing mani, darah tinggi, benda lagi penyakit. Banyak lagi penyakit. Banyakkannya daripada makanan. Kalau aksiden luka dak makanan. Tapi nak ayat banyak benda hak lain-lain tu hasil daripada pemakanan. Jadi dari sudut itu tuan-tuan sekalian, bila kita lihat balik kepada diri kita, pemakanan tu adalah sesuatu yang sangat perlu dijaga. Sebab tu Nabi SAW sebut kepada kita di dalam satu hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
dah, wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Di antara halal itu ada perkara-perkara yang kesamaran antara halal dengan haram. Perkara-perkara mushtabihat, perkara yang kesamaran. Okey, kesamaran. Jadi tuan-tuan sekalian, ni kita kena jaga. Sehingga akhir hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Kata ala inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza salahat salahal jasadu kullu ala wahyal qalb. Disebut pasal halal haram perkara mustabihat, kemudian Nabi sebut pasal hati. Pasal hati. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Nabi kata ketahuilah di dalam dada anak Adam itu ada seketul darah. Okay. Bila baik dia, baik seluruh badan. Bila buruk dia, buruk seluruh badan. Ketahuilah dia, itulah dia hati. Itulah dia hati. Jadi hati ni berkait rapat benar dengan pemakanan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita jagalah. Jaga. Jadi kadang-kadang gitulah kita ni, kita pun tak kata orang kau nak makan sedap amor kita. Kalau pak saya tu orang nak makan dia daripada Kuala Lumpur ni mari. Nak makan ikan keluh. Alik ni ada ikan keluh? Ada. Orang mana orang tak apa nak mari alik ni? Ikan keluh, ikan baung. Kalau pahan ni terkenal ikan pating apa semua dah. Orang kata sedap pada Terengganu. Wallahu alam. Pergi cari. Pergi cari tu daripada Kuala Lumpur tu. Lambat berbera je bak makanan ni adalah sapah. Orang mari penuh kabur makanan sini sedap. Viral dalam apa benda ni, Facebook ke, dalam apa benda lah media sosial ni. Dah lama ramai. Bukan salah tuan-tuan sekalian, saya tak kata salah benda tu. Tapi nak ayat kita bak makan kita ni tak boleh main. Dengar kat mana sedap kita pergilah. Kita pergi. Jadi kita makanlah tuan-tuan sekalian, tapi dalam keadaan kita makan berhati-hatilah. Baik. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Okey, bila berlaku COVID-19 ni tuan-tuan sekalian, kita tengok tuan-tuan sekalian, bila berlaku COVID-19 kita mula disuruh supaya semayang mari bawa sejadah. Tutup hidung, muka, mulut. Sentiasa basuh tangan. Benda ni semua sebenarnya benda yang diamalkan oleh Islam, benda yang sangat dituntut oleh agama. Dituntut oleh agama. Nabi bila bangun daripada tidur, mula-mula sekali suruh basuh tangan lalu dah. Mula-mula sekali suruh basuh tangan lalu dah. Bangun tidur mula-mula sekali, sebab Nabi kata mu tak tahu masa mu tidur mu tak mana tanganmu. Jadi bangun tidur mula-mula sekali keluar masuk bilik air basuh tangan mula-mula sekali. Basuh tangan. Mulut ke dia. Lepas pada tu lah. Lepas pada tu suruh gosok gigi apa semua pula dah, bersugi dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, dari sudut ini tuan-tuan sekalian, bila mana berlaku keadaan begini, kita disuruh supaya menjaga kebersihan. Kebersihan ini adalah sebahagian daripada iman. Alhamdulillah saya duk tengok masjid kita ni maknanya masjid yang bersih lah, ceria, bersih. Ada setengah tuan-tuan sekalian gitulah, bila kita tengok kadang-kadang kita puji juga. Kita tengok tai cicak. Kadang-kadang duduk ni tempat ni tempat kita nak duduk kita tak boleh macam ni dah. Kalau kita nak mengajar tengok tak cicak, kita jadi tak imam depan tak cicak 3-4 joteng elok gitu, 3-4 joteng tak cicak, kita dah boleh jadi imam. Kita tengok depan tu tengok depan. Jadi tuan-tuan sekalian, kebersihan ni jangan main tuan-tuan sekalian. Kebersihan ni satu tuntutan iman. Nabi SAW sangat-sangat menyuruh kita menjaga kebersihan. Islam sangat menggalakkan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang bersuci, yakni menyucikan diri. Ni disuruh baca lepas daripada itu juga dalam doa, lepas daripada ambil wudu. Lepas daripada wudu
Itu tuan sekalian, Islam suruh kita jaga dari pelbagai sudut. Tu kita kata dalam rumah Allah. Kadang-kadang ada orang dia rumah dia bersih molek, tapi mari kat tandah orang, tandah masjid, tandah orang, dia buat tak peduli ya. Dia mari masjid, dia tak buat super macam rumah dia. Ada orang yang jenis lagu tu. Dia agak dok kita lah. Agak bukan kita lah yang buat macam tu. Jadi kita pakat jaga. Rumah Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, saya fokus di sinilah, rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala ni gambaran. Bila orang mari tu, orang tengok selalu dah. Lagu mana orang rompeh. Contoh kalau masjid ni orang mari, lagu mana orang rompeh. Boleh nampak lalu. Jemaahnya lagu mana, dari sudut kebersihannya lagu mana, susung aturnya lagu mana. Maka tuan-tuan sekalian, gambaran awal tu, bagi saya masjid ni dia macam hati dalam sebuah kampung. Dan dia menunjukkan tuan-tuan sekalian bagaimana penduduk dalam kampung tersebut. Penduduk dalam kampung tu gambaran ni, kita pergi sejid, kita ada orang tengok lagu mana. Sebab dia itu hati dia, tuan-tuan sekalian. Rahmat tu turun daripada masjid. Rahmat Allah Ta'ala tu. Ya, tempat lain turun rahmat, turun juga. Tapi inilah dia rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau cerita tuan-tuan sekalian, bagaimana kita melihat bintang di langit, kita tengok bintang. Keluar kita tengok bintang. Kalau hari hujan tak nampak. Kalau hari tak hujan, kita tengok bintang di langit. Begitulah penduduk langit melihat ke bumi. Penduduk langit lihat ke bumi sebagaimana kita tengok bintang-bintang yang bergemallapan. Maka tuan-tuan sekalian, maka masjid ataupun rumah-rumah Allah Ta'ala ni perlulah kita berikan penekanan dari sudut kebersihan. Dan kebersihan itu bila kita jaga, ialah rumah Allah, kebersihan diri, kebersihan rumah kita, kebersihan kenderaan kita, kebersihan persekitaran kita, semua tu tuan-tuan sekalian, dia akan membentuk membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik. Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, mula-mula sekali babut taharah. Tidak mari bab semayang lalu, tidak mari bab puasa lalu, dia mari babut taharah. Sebab apa? Sebab dia bermula di situ. Kalau tak bersih tuan-tuan sekalian, tuan-tuan mari semayang tak sah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia mula dengan babut taharah, kerana taharah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehinggalah Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, menyebut kepada kita dalam ayat tadi, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat. Taubat, dia bersih diri daripada dosa. Mutatahhirin, dia membersihkan fizikal, anggota fizikal yang ada, masjid kalau rumah dia ke, kereta dia ke, dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka orang yang begitu. Maka sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, jangan kita rasa benda tu macam benda kecil. Kata-kata benda kecil. Jadi kita kena didik diri kita, didik keluarga kita, masyarakat kita supaya sentiasa bersih. Baik. Bila datang tuan-tuan sekalian COVID-19 ini, kita mula melihat tuan-tuan sekalian betapa orang-orang yang kita lihat orang-orang yang dermawan. Sekarang ni alhamdulillah, sebab dah dibuka, dah boleh bergerak, boleh bekerja, walaupun masih lagi ada orang yang berada dalam keadaan dhaif. Ingat PKP yang mula-mula dulu, kita tak boleh nak keluar ke mana. Saya keluar dengan rakan-rakan kita NGO, pergi ke kampung-kampung, kita bagi makanan. Mereka nak beli makanan, mereka tak bekerja. Macam saya kata tadilah, tak bekerja. Sebab tak boleh, tak benar, tak dibenarkan keluar bekerja. Orang yang cari makan bekerja, tuan-tuan sekalian, orang kerja kerajaan tak apa, walaupun dia tak kerja, gaji dia masuk. Orang yang besar-besar, kontraktor dan sebagainya, dia tidak ada masalah, dia ada simpanan banyak. Tapi bagi orang yang tak bekerja ni, tuan-tuan sekalian, Allah. Tapi di samping kita melihat keadaan ini, orang yang dhaif, di sana ada juga orang-orang yang mempunyai ihsan yang tinggi. Mereka menyumbang. Mereka menyumbang. Saya yakin di mana-mana pun ada, di sini pun ada. Tapi
kita mula melihat. Tapi ada juga orang yang memang dia tidak mempedulikan, tak pedulikan orang, tak peduli apa yang berlaku dalam kampung dia, ikut anda dia, apa nak berlaku-berlakulah dia dengan hal dia tidak peduli. Tak penting bagi dia orang lain susah-susahlah. Ada juga yang bersikap demikian. Tapi ramai juga orang yang memang suka untuk membantu, menolong. Tuan-tuan sekalian, bukan sahaja orang kaya, orang yang sederhana hidupnya, dia menyumbang sedikit sebanyak, tapi bila kita kumpulkan tuan-tuan sekalian, kita dapat membantu dan menolong. Dan saya rasa ini adalah suatu langkah, satu tindakan yang bijak, dan tuan-tuan sekalian, inilah yang dikehendaki oleh syarak dalam soal kita tolong menolong, bekerja sama, bantu membantu bila saudara-saudara kita menghadapi masalah. Dan inilah tuan-tuan sekalian yang Allah Ta'ala tekankan, yang Nabi SAW tekankan kepada kita. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tak ambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan dari kalangan kita. Bukan dari kalangan kita. Tadi tuan-tuan sekalian, saya suka buat ibarat sebab kita semua bersaudara. Saya selalu buat ibarat kata kita ni sebagai satu pohon. Satu pohon. Saya kata ini pohon lah, senang. Pohon. Satu pokok dia ada dahan, pokok rambutan lah kita kata. Ini pokok rambutan, ada dahan semua sini. Bila pokok ini digoyangkan, maka semua dahan-dahannya akan bergoncang sama. Bergoncang sama, dia akan bergoyang. Sebab apa dia bergoyang? Sebab apa dahan bergoyang? Sedangkan batang dia yang digoyangkan, digoncang dia, batang dia. Sebab dia bersambung. Betul tak? Sebab dia bersambung. Kalau dia tak bersambung, dia tak akan bergoncang, tak akan bergoyang. Tapi kalau kita kerak pokok ni, kerak dahan dia akan jatuh ke bawah, kita goyangkan pokok ni. Dahan di bawah, dahan apa? Dahan rambutan ini. Kita goyang pokok rambutan, dahan di bawah bergoyang ke tak? Dia tidak akan bergoyang. Kenapa tak bergoyang? Sebab dia terputus. Betul tak tuan-tuan sekalian? Dia terputus. Ia sudah tidak terikat dengan pokok ini. Maka tuan-tuan sekalian, begitulah kita dalam kehidupan. Bagaimana kita boleh membiarkan saudara-saudara kita susah? Saudara-saudara kita kelaparan, saudara-saudara kita yang memerlukan itu kita biarkan? Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kenapa tak bergoyang? Kenapa kita tak rasa susah? Sebab kita bimbang ni kerana dia terputus. Terputus dari apa? Kerana orang Islam itu seperti satu tubuh. Kalau sakit mata, sakit seluruhnya, kata Nabi. Pepatah Melayu kata, cubit peha kanan atau peha kiri, peha kanan yang akan terasa. Itu menunjukkan apa tuan-tuan sekalian? Menunjukkan kesatuan. Menunjukkan kesatuan. Kalau kita cubit peha kanan, peha kiri tak rasa, itu kena potong tu, kecil manis. Tak rasa apa. Jadi tuan-tuan sekalian, bahaya. Bahaya sekarang ni, bahaya pada apa? Bahaya pada iman. Kenapa saya kata bahaya pada iman? Sebab kita bersaudara, ibarat seperti satu bangunan. Kata Nabi SAW, pernah Nabi buat ibarat sebagai satu badan. Satu badan. Pernah Nabi buat ibarat kalbunyan, sebagai satu binaan. Maknanya dia sama, bergerak. Kalaulah, sebab tu saya kata tadi, kalaulah yang ini yang yang dihadapi kesusahan, kesukaran ini tidak dihiraukan, maknanya orang yang tak menghiraukan itu, kita bimbang takut dia sudah tidak bersambung, dia berpisah ni. Dia masih lagi Islam, mari semayang, mari puasa, bulan puasa dia puasa, dia sampai musim haji dia buat haji, dia pun semayang, dia baca Quran, dia berzikir pada Allah. Tapi soal orang lain dia tak ambil tahu, soal orang Islam dia tak ambil tahu, dia biarkan saja. Maka tuan-tuan sekalian ingat, sebab tu masjid memainkan peranan yang besar lah tuan-tuan sekalian. Masjid memainkan peranan yang besar. Kena gerakkan. Bukan makna masjid dalam masjid saja. Bukan makna masjid dalam masjid saja. Masjid dia kena keluar
keluar juga. Okey, soal kita nak tarik orang mari pun satu hal, tarik orang muda mari satu hal, kita nak bantu orang-orang susah, anak yatim, ibu tunggal, tuan-tuan sekalian yang ada di sekeliling Korea kita ni. Itu antara peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh masjid selain daripada MPKK ke apa sini MPKK juga sama je tau. JKK ke tak kira lah, nama apa yang berkuasa dalam kampung tu. Masjid salah satu institusi yang boleh memainkan peranan untuk seluruhnya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup besar lah, peranan masjid lebih besar daripada dia orang. Sebab orang lebih yakin kepada pihak masjid. Jadi kita rasa benda ni perlu diberikan perhatian oleh semua lah, perhatian oleh semua. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di antara beberapa perkara lah yang boleh kita ambil perhatian, boleh kita ambil peringatan, daripada peristiwa, daripada ujian bala COVID-19 yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi kita teruskan dengan keadaan diri kita, berjaga-jaga, cari jalan dan ikhtiar supaya kita tidak kena ataupun tidak terkena dengan COVID-19 inilah, tuan-tuan sekalian. Jadi kadang-kadang ada juga orang marah pasal ni, marah kenapalah payah nak mari masjid, kena pakai tutup mulut, kena bawa sejadah, kena semayang jarak-jarak. Tuan-tuan sekalian, daripada COVID-19 ni kita kena taat pada pemimpin. Betul tuan-tuan sekalian. Dan kadang-kadang kita kena lihat dari sudut aulawiyat, dia panggil, semayang tu wajib, tapi semayang rapat-rapat itu sunat. Tapi bila berlaku keadaan darurat, tuan-tuan jangan merungutlah, nak jauhkan diri kita. Bukan sekadar yang sunat begini, rapat tu sunat, rapat sah tu sunat, memang sangat disunatkan. Tapi oleh kerana darurat, saya kata bukan sahaja yang sunat ini, bahkan yang haram, babi pun boleh makan bila darurat. Nampak? Babi pun boleh makan bila darurat. Boleh bila darurat. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk jaga kita semua, ikutlah. Pada pandangan saya, ikutlah tuan-tuan sekalian, kita patuh. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka jalan supaya bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa sedikit sekadar itulah sebagai perkongsian pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu boleh dimanfaatkan bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرف أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.